Tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu lagi. Sambungan. Tak habis-habis lagi sambungan kajian saya ke atas kajian kedua Ustaz Mohsin Abu Ibrahim dalam video beliau yang berjudul Ternyata Bid'ah Hasanah Itu Ada. Saya telah membahagi kajian saya ini kepada beberapa bahagian. Dan ini insya-Allah bahagian terakhir. Saya pun dah letih. Baju pun dah habis. Asyik nak tukar baju. Bagi setiap bahagian, bagi setiap video kan, saya pun baju dah habis. Tak apa. Bahagian terakhir ini, bak kata orang putih, save the best for the last. Simpan yang terbaik itu di akhirnya. Apakah yang terbaik itu? Yang ini apabila Ustaz Mohsin menukil kata-kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani daripada kitabnya Fathul Bari. Tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan dan puan-puan menonton video asal Ustaz Mohsin, akan jelas kelihatan apabila beliau sampai kepada nukilan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Air muka beliau berubah dan beliau cuba sedaya upaya untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Hajar. Dan dalam rangka melakukan itu, ada yang beliau sembunyikan, ada yang beliau potong. Apakah itu? Mari sama-sama kita rujuk. Mari saya pusing kamera ini untuk kita menghadap sekali lagi laptop saya. Sama-sama kita baca kitab Fathul Bari oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bersama saya dalam skrin laptop saya sekarang ini adalah kitab Fathul Bari oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Edisi Maktabah Syamilah, jilid 13, muka surat 253. Jilid 13, muka surat 253. Syarah Imam Ibn Hajar ke atas hadis nombor 7277. 7277 ya. Mari kita lihat apa kata beliau dan apa yang dinukil oleh Ustaz Mohsin ketika menjelaskan tentang perkataan muhdatsatin. Beliau berkata wal muradu biha ma uhdisa wa laisa lahu aslun fi syar'i wa yusamma fi urfi syar'i bid'atan. Yang dimaksudkan dengannya adalah perkara baru yang tidak ada baginya asal usul dalam syariat dan ia dinamakan dalam syariat ini sebagai bid'ah. Perkara baru yang tak ada asal usul dalam syariat Islam, itulah yang dimaksudkan sebagai bid'ah. Bid'ah dari aspek syariat. Wa ma kana lahu aslun yadullu alaihi syar'u falaysa bi bid'atin. Dan apa yang baginya ada asal yang dapat dijadikan dalil ke atasnya dalam syariat Islam ini, falaysa bi bid'ah, maka ia tidak disebut sebagai bid'ah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan dari sudut syariah bahawa bid'ah ini adalah perkara baru yang tidak ada asal usulnya dalam syariat. Jika ia ada asal usulnya, maka ia tidak lagi disebut sebagai syariat. Tidak lagi disudut sebagai bid'ah dari aspek syariat. Kemudian beliau berkata lagi, kita di sini fal bid'atu fi urfi syar'i mazmumatun bi khilafil lughah. Maka bid'ah dalam apa yang dikenali dalam syariat Islam adalah tercela, berbeza dari aspek lughah. Ustaz Mohsin beliau berhenti di sini, padahal ada sambungannya. Ada sambungannya. Baik, mari kita baca keseluruhan itu dan kita lihat apa yang disembunyikan oleh Ustaz Mohsin. Saya highlight, mudahkan tuan-tuan dan puan-puan rujuk ya. Fal bid'atu fi urfi syar'i mazmumatun bi khilafil lughati fa inna kulla syai'in uhdisa ala ghairi misalin yusamma bid'atan sawa'un kana mahmudan aw mazmuman. Maka bid'ah yang dikenal dalam syariat Islam adalah tercela, berbeza dengan bid'ah dari sudut lughah, berbeza dari bid'ah dengan bid'ah dari sudut bahasa, kerana sesungguhnya setiap sesuatu yang baharu yang atasnya tidak ada permisalan, tidak ada contoh sebelumnya, ia dinamakan bid'ah, baik perkara itu sesuatu yang terpuji atau tercela.
Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa bahagian akhir ini dibuang ataupun tidak disebut oleh Ustaz Mohsin? Kerana ia tidak membantu, tidak menyokong apa yang beliau cuba tegakkan dalam video kajian keduanya itu, bahawa para ulama membahagikan bid'ah kepada baik dan buruk, dan pembahagian itu adalah dari sudut syariat, bukan dari sudut bahasa. Telah saya jelaskan dalam video-video sebelum ini bahawa yang mereka maksudkan itu, pembahagian yang mereka maksudkan itu adalah dari sudut bahasa, bukan dari sudut syariat. Dan inilah juga yang ditulis, inilah juga pandangan Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Akan tetapi tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini tidak disukai, tidak disenangi oleh Ustaz Mohsin. Lalu beliau membaca, tetapi sampai sini saja. Penjelasan seterusnya dibiarkan. Padahal tuan-tuan dan puan-puan, ia adalah sambungan, tak ada titik noktah ke apa. Ia adalah sambungan. Baik, jadi kesimpulannya apa? Di sisi Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bid'ah dari sudut syariat adalah apa yang baharu, yang tidak ada asal usul dalam syariat Islam untuk dijadikan dalil ke atasnya. Jika perkara baharu itu ada dalil, ada asal usul, ada dalil dalam syariat Islam, maka ia tidak disebut sebagai bid'ah. Ini dari aspek syariat. Berbeza kalau seseorang itu hendak bincang dari sudut lughah, dari sudut bahasa. Okey, adapun dari sudut bahasa, maka sesungguhnya setiap sesuatu yang baharu atas apa yang tidak ada permisalan sebelumnya, ia dinamakan bid'ah, baik terpuji ataupun tercela. Artinya apa? Dari sudut lughah, bid'ah itu memang ada yang terpuji ataupun tercela dari sudut lughah. Dari sudut syariah, semuanya tercela. Tuan-tuan dan puan-puan, poin penting ya. Poin penting dalam ulasan ataupun kajian saya dalam video-video sebelum ini, apabila saya menerangkan kesalahan Ustaz Mohsin dalam menukil kata-kata ulama daripada kitab-kitab tersebut, ada ruang untuk kita berbaik sangka kesilapan itu berlaku kerana faktor-faktor yang sukar dielakkan. Sebagai contoh, apabila menukil kata-kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, satu tu dalam kitab Hilyatul Aulia, satu lagi dalam kitab Imam Al-Baihaqi. Jadi mungkin baca dalam Hilyatul Aulia tapi tak tahu pula ada penjelasannya dalam kitab Imam Al-Baihaqi. Demikian juga apabila Ustaz Mohsin membaca daripada kitab Ibnu Rajab Al-Hanbali, yang beliau baca perenggan pertama, perenggan-perenggan seterusnya, apabila Imam Ibnu Rajab menjelaskan maksud bid'ah di sisi generasi salaf, mungkin beliau tak nampak sebab ia berada di muka surat yang berbeza. Kemudiannya apabila menukil daripada definisi bid'ah daripada Imam An-Nawawi, okey, mungkin beliau terlepas pandang bahawa dalam kitab yang lebih masyhur karangan Imam Nawawi, iaitu Syarah kepada Sahih Muslim, Imam Nawawi ada menjelaskan bid'ah. Ya, ia adalah pembahagian bid'ah kepada 5 itu adalah dari aspek bahasa, bukan daripada aspek syariah. Demikian juga apabila menterjemah daripada kata-kata Imam Al-Iz, Ibnu Abdus Salam, daripada kata-kata Ibnu Battal. Beliau membaca teks Arab betul, tetapi terjemahan itu beliau tukuk tambah. Kita memaksa diri untuk berbaik sangka bahawa tambahan tersebut saya pun tak tahu nak baik sangka ke mana. Ya, apabila beliau menukil definisi bid'ah daripada kitab Al-Iqtisam oleh Imam Asy-Syatibi, yang itu saya tak bahas, tapi saya ada sebut sebelum ini, mungkin beliau tak pernah baca langsung kitab Al-Iqtisam tu, lalu beliau tidak tahu bahawa Imam Asy-Syatibi dalam kitab itu antara mesej utamanya ialah membantah, menerangkan dan juga menerangkan kelemahan-kelemahan dalil dan hujah mereka yang membahagikan bid'ah kepada 2 dan juga mereka yang membahagikan bid'ah kepada 5. Akan tetapi,
Walau bagaimanapun, namun begitu, apabila merujuk pada kitab Fathul Bari ini, saya tak nampak di manakah ruang untuk berbaik sangka. Sebab apa yang beliau tinggalkan ini, yang saya highlight ini, bukan berada dalam jilid yang lain. Bukan berada dalam kitab karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan dalam kitab beliau yang lain. Bukan dalam jilid yang lain, bukan dalam muka surat yang lain, bukan dalam perenggan yang lain. Ia adalah sambungan, akan tetapi ia diabaikan oleh beliau. Ia diabaikan oleh beliau. Ini adalah satu perkara yang serius, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah perkara yang serius, ya. Sebab saya ulangi, ia dalam barisan yang sama. Bukan di muka surat berbeza, bukan di jilid berbeza, bukan dalam kitab yang berbeza. Tuan-tuan dan puan-puan, perhatikan perkara ini baik-baik. Perhatikan perkara ini baik-baik. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak bantu saya? Boleh tak bantu saya satu perkara? Apakah yang menghalang saya daripada berkata Ustaz Mohsin berdusta dalam menukil daripada kitab Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani? Dalam nukilan-nukilan beliau yang lain, seperti mana yang saya katakan tadi, ia ada ruang untuk kita berbaik sangka, ia ada ruang untuk mungkin kita cuba-cuba cari alasan, akan tetapi nukilan daripada kitab Fathul Bari ini, saya sukar untuk menahan diri daripada berkata. Lalu tuan-tuan dan puan-puan, saya tanya pada tuan-tuan dan puan-puan, apakah agaknya faktor, alasan yang dapat saya gunakan untuk berbaik sangka bahawa Ustaz Mohsin dalam menukil daripada Fathul Bari ini tidak berdusta dalam nukilan tersebut, ya. Sebab ini bukan kali pertama. Kalau kita rujuk dalam kajian-kajian akan datang, video sebelum-sebelum ini, nukilan beliau daripada kitab-kitab ulama banyak. Menahan diri. Tekan break. Tapi yang ini sesuatu yang sukar, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya seorang juruterbang. Saya seorang pilot. Saya bukan ustaz. Saya pakai t-shirt, kopiah pun tak ada, serban pun tak ada. Belajar bahasa Arab bila sudah tua, bila lidah pun sudah keras, saya sebut tidak tepat. Saya baca pun tersangkut-sangkut. Akan tetapi, saya sekadar yang saya usahakan, saya cuba berlaku jujur apabila membaca daripada kitab para ulama. Jika saya tak tahu ke apa, saya tak sebut langsung, saya diam daripada saya nak sebut, ya. Berbeza dengan ustaz yang dengan pakaian ustaznya, yang dengan cakap sopan santunnya, cakap bertenangnya, dengan niat baik ingin memberi nasihat kepada sesama umat Islam, khasnya kepada sesama salafi. Baik, tak apa. Sehingga sini sajalah dahulu, ya, kajian saya kepada kajian kedua video Ustaz Mohsin. Ternyata bid'ah hasanah itu ada. Baik, kesimpulannya pertama, ya, apabila seorang salafi, apabila seseorang itu mendakwa dirinya seorang salafi, dia memberi prioriti ke atas kitab-kitab ataupun nukilan-nukilan daripada generasi salaf di atas generasi khalaf. Ini bukanlah bererti salafi ini membuang, membakar, meremehkan kitab-kitab khalaf, tetap juga menjadi rujukan. Ya, saya pun alhamdulillah mengenali kitab-kitab khalaf sampai-sampai alhamdulillah apabila saya dengar Ustaz Mohsin baca je, ya, yang saya tahu lain dalam kitab tu, maka saya buka balik dan bila rujuk ternyata ia berbeza, ya. Jadi salafi tetap merujuk rujukan-rujukan daripada para imam, para ulama khalaf, tetapi prioriti adalah kepada generasi salaf. Tuan-tuan dan puan-puan, baik salaf mahupun khalaf, apabila mereka membahagikan bid'ah kepada hasanah dan dolalah, kepada terpuji dan tercela, kepada baik dan buruk, ataupun membahagikan bid'ah kepada 5 hukum itu, wajib, mandub yakni sunat, mubah, makruh, haram, yang mereka maksudkan ialah dari aspek bahasa, yang mereka maksudkan dari aspek bahasa, bukan dari aspek syariat.
Kemudiannya, definisi bid'ah dari sudut bahasa ni pun telah berevolusi, berubah dari zaman salaf ke zaman khalaf. Zaman salaf, bid'ah itu adalah sesuatu yang memang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kemudian ditinggalkan sebentar oleh umat, kemudian dilakukan semula. Dari sudut bahasa, ia adalah bid'ah kerana sesuatu yang baru pada saat itu, tetapi ia bukan bid'ah dari sudut syariat kerana memang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan definisi bid'ah hasanah ataupun bid'ah terpuji ataupun bid'ah yang sunat atau wajib pada zaman khalaf, yang mereka masukkan itu adalah semua perkara-perkara yang baik, termasuk dalam urusan-urusan dunia yang membantu agama seperti membina sekolah, membina jalan, membina jambatan, membina menghimpun kitab-kitab, menulis kitab-kitab, membahagikan ilmu kepada ilmu usul fiqh, ilmu jarah wa ta'dil, ilmu hadis, ilmu tafsir, apa semua tu, itu yang mereka maksudkan sebagai bid'ah hasanah. Itu yang mereka maksudkan sebagai bid'ah yang sunat atau wajib. Jadi ada sedikit perbezaan di situ, tapi yang pentingnya ia dari aspek bahasa. Tidak sekali-kali para imam itu, baik salaf ataupun khalaf, menggunakan istilah bid'ah hasanah ataupun bid'ah wajib ataupun bid'ah sunat bagi membela ataupun menjustifikasikan amalan-amalan bid'ah yang perkara baru yang memang dilarang oleh syariat, seperti perkara dalam akidah, dalam ibadah dan dalam apa yang kita ucapkan dan apa yang dalam hati kita, tentang sifat-sifat sabar, sifat-sifat redha, sifat-sifat cinta kepada akhirat bukan dunia, ya. Ini ada disebut oleh Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya yang tuan-tuan dan puan-puan boleh baca sendiri, ya. Banyak sangat dah ni saya dah sebut ni. Okey, jadi walaupun ada sedikit perbezaan di situ, para ulama khalaf mereka meluaskan lagi definisi ataupun apa yang dimaksudkan dengan bid'ah hasanah tersebut, tapi yang penting ia dari sudut bahasa. Ingat ya, kata-kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami dalam Al-Fatawa Al-Hadithiyah, ya. Dan sesiapa daripada kalangan ulama yang membahagikan bid'ah itu kepada hasan dan selainnya, maka yang mereka maksudkan itu tidak lain tidak bukan adalah dari sudut bahasa. Adapun mereka yang berkata seluruh bid'ah itu sesat, maka yang mereka maksudkan adalah dari sudut syariat. Kami Salafi, apabila kami berkata tidak ada bid'ah hasanah, semuanya bid'ah dolalah, yang kami maksudkan adalah dari sudut syariat. Kenapa kami tidaklah mahu menggunakan bid'ah dari sudut bahasa? Kerana ia mengelirukan bukan sahaja kepada orang awam, tetapi juga kepada sebahagian orang-orang agama. Kepada sebahagian, bukan semua, kepada sebahagian orang-orang agama. Entah mereka benar-benar keliru atau sengaja buat-buat keliru, tetapi kerana bid'ah hasanah dari sudut bahasa inilah mereka tarik masuk dari sudut syariat dan mereka menggunakannya untuk menghalalkan, untuk mengokeykan bid'ah-bid'ah yang asalnya duduk dalam larangan syariat. Sebab tu kami Salafi tidak mahu menggunakan bid'ah dari sudut bahasa, kami menggunakan bid'ah dari sudut syariat. Semuanya. Kalau benda yang baik dari sudut bahasa, kita sebut saja baik, kita tak akan berkata ia bid'ah hasanah, kerana saya ulangi sekali lagi, lafaz ini keliru, dikelirukan, orang awam pun keliru, orang agama sebahagiannya pun keliru. Sebahagiannya pun keliru. Tak tahu kenapa boleh keliru, ya. Okey. Dan yang terakhirnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita orang awam, kita belajar agama daripada para ustaz, para ustazah dengan sangkaan baik. Mereka ni orang yang berilmu, jujur, amanah dalam menyampaikan ilmu. Akan tetapi kadang-kala ada ustaz atau ustazah yang tidak amanah ataupun cuai ataupun kurang ilmu mereka. Moga-moga Allah mempertemukan kita, kerana di luar sana banyak lagi para ustaz yang ustazah yang berilmu, jujur lagi amanah. Saya ni pun belajar daripada mereka. Saya bukan ustaz.
Okey, bukan ustaz tak pakai kopiah pun. Okey, pakai t-shirt saja. T-shirt pun dah habis dah, banyak sangat tukar-tukar ya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menemukan kita dengan para agamawan, para ustaz, para ustazah melalui buku-buku mereka, melalui ceramah-ceramah lisan mereka yang berilmu. Benar-benar ilmu, luas ilmunya. Okey, benar-benar luas ilmunya dan jujur dan amanah, jujur lagi amanah. Okey, dan ini terbukti apabila kita semak kata-kata mereka. Jangan mudah terperdaya dengan ustaz yang nampak baik, cakapnya sopan santun ya. Tapi bila disemak semula, ups, alamak. Okey, jadi sehingga sini sahaja dahulu. InsyaAllah saya akan sambung kajian ke atas kajian lain oleh Ustaz Mohsin. Saya mengkaji bukan kerana nak mencari kelemahan beliau. Saya mengkaji bukan untuk menyerang beliau. Saya sendiri suka. Pada asalnya, seperti saya katakan, saya suka sebab pada awalnya, pada zahirnya nampak ilmiah. Beliau membaca daripada kitab-kitab Arab pada awalnya nampak baik, akan tapi bila dengar-dengar ada perkara yang perlu saya highlight, perlu saya bawa kepada perhatian tuan-tuan dan puan-puan, termasuk kepada perhatian Ustaz Mohsin, seandainya anda menonton video-video saya ini ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.